kemurungan itu, Kennedy pernah membuat pengakuan kepada rakannya tentang niatnya untuk membunuh diri. Seterusnya, Kennedy mengakui Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke dalam channel YouTube aku. Okey, untuk video kali ini aku akan ceritakan kisah tentang Andrea Pia Yates. Andrea Yates ataupun nama sebenarnya Andrea Pia Kennedy dilahirkan pada 2 Julai 1964 di Texas. Pada usia remajanya, Kennedy telah menghidap penyakit bulimia serta mengalami kemurungan. Disebabkan kemurungan itu, Kennedy pernah membuat pengakuan kepada rakannya tentang niatnya untuk membunuh diri. Seterusnya, Kennedy mengahwini seorang lelaki bernama Rusty Yates pada tahun 1993. Rusty merupakan anak murid kepada seorang pendeta iaitu Michael Peter Waronicus. Rusty juga berpegang teguh kepada ajaran gurunya itu untuk mempunyai ramai anak. Susulan perkahwinannya, Kennedy telah berhenti kerja bagi menumpukan perhatiannya kepada keluarganya. Sepanjang tempoh perkahwinan mereka, Kennedy dan Rusty mempunyai 5 orang anak yang diberi nama sebagai Noah Yates yang dilahirkan pada 26 Februari 1954. Anak keduanya pula bernama John Yates yang dilahirkan pada 15 Disember 1955. Hari jadi aku tak sangka pula boleh sama. Tapi dia 1955, aku tahun 2000. Anak ketiganya pula bernama Paul Yates yang dilahirkan 13 September 1996. Anak keempatnya pula bernama Lucas Yates yang dilahirkan pada 15 Februari 1999. Dan anak kelimanya adalah sebaya aku dan perempuan, nama dia Mary Yates yang dilahirkan pada 30 November tahun 2000. Kennedy dikatakan kembali mengalami depression selepas Lucas dilahirkan, iaitu anak keempatnya. Pada awal kehidupan Rusty dan Kennedy, mereka anak beranak yang tinggal di dalam sebuah bas yang telah diubah suai menjadi rumah. Namun setelah menerima desakan daripada keluarga mentuanya, Rusty terpaksa akur untuk membeli sebuah rumah. Suatu hari, iaitu pada tarikh 16 Jun 1999, Rusty mendapati Kennedy yang sedang dalam keadaan telah menggigit jari jemarinya. Keesokan harinya pula, Kennedy dihantar ke hospital untuk mendapat rawatan selepas cuba untuk membunuh diri dengan menelan pil ubatan secara berlebihan. Dia kemudian disahkan menghidap penyakit postpartum depression, telah diberikan ubat anti kemurungan. Dalam istilah masyarakat Melayu kita, postpartum depression ini disebut sebagai meroyan. Tidak lama selepas keluar dari hospital, Kennedy sekali lagi mencuba untuk membunuh diri dengan mengacu pisau di lehernya, serta pada masa yang sama meminta Rusty untuk membiarkannya mati. Berikutan perkara tersebut, Kennedy pun dihantar semula ke hospital bagi rawatan susulan. Dia kemudiannya diberikan Haldol, iaitu sejenis ubat antipsikotik. Lama kelamaan, Kennedy kembali berangsur pulih. Menjelang bulan Julai 1999, Kennedy yang tiba-tiba mengalami gangguan mental telah melakukan percubaan untuk membunuh diri sebanyak 2 kali. Maka dia dihantar ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Kali ini, Kennedy disahkan menderita postpartum psychosis, iaitu tahap kemurungan yang paling berbahaya di mana akan berlakunya halusinasi sama ada daripada segi pendengaran maupun visual. Doktor pakar psikiatri yang merawat Kennedy ketika itu telah menyarankan Rusty untuk berhenti mendapatkan anak bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku kelak. Saranan daripada doktor itu bagaimanapun berkemungkinan telah dipandang remeh oleh Rusty. Dia tetap memaksa Kennedy untuk melahirkan anak mereka yang kelima. Pada mulanya, Kennedy enggan meneruskan perkara tersebut kerana dia begitu menyadari risiko yang bakal berlaku. Ekoran didesak berkali-kali oleh Rusty. Kennedy pun akhirnya pasrah juga akhirnya. Maka anak mereka yang kelima iaitu Mary Yates dilahirkan pada bulan November 2000. Selepas kelahiran Mary, doktor pakar psikiatri telah berpesan kepada Rusty agar tidak sesekali meninggalkan Kennedy tinggal berseorangan bersama anak-anaknya. Pesanan tersebut dibuat susulan kematian bapa Kennedy pada bulan Mac 2001 yang telah menyebabkan kemurungan Kennedy semakin berada pada tahap serius. Mengikut perjanjian mulut, Rusty akan membantu menjaga anak-anaknya. Itu sewaktu dia berada di rumah. Ibu Kennedy pula akan mengambil alih tugasan tersebut pada waktu Rusty pergi bekerja. Rusty kemudiannya dikatakan memungkiri janji apabila ada kalanya keluar dari rumah selama sejam. Dia berbuat demikian adalah dengan harapan agar isterinya boleh berdikari. Pada 20 Jun 2001, Rusty keluar untuk pergi bekerja seperti biasanya. Sebelum kedatangan ibunya, Kennedy yang sudah tidak dapat lagi untuk mengawal emosi telah bertindak membunuh kelima-lima anaknya dengan melemaskan mereka semua di dalam air tap mandi.
mandi. Dimulai dengan Lucas, Paul, John dan kemudiannya si Mary yang baru saja berusia 6 bulan. Mangsa terakhirnya merupakan anak sulung, iaitu Noah, yang cuba untuk melarikan diri sejurus melihat mayat Mary dalam keadaan terapung. Dia yang bagaimanapun berjaya dikejar oleh Kennedy telah diheret masuk ke dalam tub mandi. Selesai melakukan pembunuhan, Kennedy bertindak untuk menelefon pihak berkuasa bagi membuat pengakuan tentang perkara tersebut. Dia kemudiannya telah ditangkap di rumahnya tidak lama selepas itu. Menerusi perbicaraan kes di mahkamah tahun 2002, Kennedy mengaku tidak bersalah atas pertuduhan membunuh dengan alasan mengidap penyakit postpartum psikosis. Dia yang bagaimanapun didapati bersalah oleh pihak juri telah menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa peluang sebarang parol selama 40 tahun. Namun selepas rayuan dibuat, pihak juri akhirnya memutuskan bahawa Kennedy tidak bersalah. Ekoran disahkan sebagai tidak waras. Dia telah diperintahkan untuk tinggal serta dirawat secara berterusan di rumah sakit jiwa Kerrville State Hospital. Berkenaan dengan Rusty, dia yang memfailkan perceraian akhirnya bercerai secara sah dengan Kennedy pada tahun 2005. Setahun kemudian, Rusty berkahwin pula dengan wanita pilihannya yang bernama Laura Arnold, di mana mereka berdua telah dikurniakan seorang anak lelaki. Isteri kedua Rusty itu bagaimanapun dilaporkan memfailkan perceraian pada 2015. Status rumah tangga pasangan itu kini masih tidak dapat dipastikan. So, itu sahaja kisah yang dapat aku sampaikan untuk korang. Moga korang terhibur. Pengajaran di kat sini kita boleh dapat, jangan rasa diri kita ni malaikat yang tak pernah buat salah dalam hidup ni. Aku pun rasanya aku ada penyakit depression, tapi aku tak tahu tahap mana sebab aku tak pernah pergi jumpa doktor lagi. Sebab macam mana aku boleh tahu aku ada penyakit depression? Aku pernah google tanda-tanda orang yang ada penyakit mental ni, dan tanda-tanda tu semua ada dekat aku. Kebanyakannya dekat aku lah. Jadi aku pun tak tahu penyakit tu dah sembuh atau tidak sebab aku tak pernah pergi jumpa doktor, tak pernah pergi jumpa terapi. Penyakit tu dia kejap ada, kejap tak ada. Okey, untuk elakkan tekanan tu, aku just buat benda yang aku suka dan aku elakkan buat benda yang aku tak suka. Benda yang aku tak suka tu, aku tak suka lah. Tak payah nak paksa-paksa, betul tak? Sebab kita sebagai manusia ni berbeza-beza. Apa yang kita lalui ni berbeza-beza. Tak semestinya apa yang kau suka, orang lain tu suka. So, kalau dia dah dapat cara untuk sembuhkan diri dia, ataupun dia tak nak buat benda yang dia tak suka, kau tak payah nak paksa dia. Macam apa tu nama perempuan ni? Kennedy ni. Sebab apa yang dia rasa, apa yang dilalui, apa yang dia kena, dia saja yang faham macam mana sakitnya perasaan dia masa tu. Dan kau hanya mampu mendengar, tapi kau tak ada kat situasi dia. Okey, itu sahaja video aku untuk kali ni. Bye. Assalamualaikum.